dengan teroka hutan Bukit Pancu, hutan simpan Bukit Pancu. Kita akan tengok apa yang ada dalamnya ataupun kita akan tengok biografi di hutan simpan Bukit Pancu. Let's go. Hutan hujan tropika di semenanjung Malaysia adalah merupakan salah satu ekosistem yang sangat kompleks di dunia. Ianya juga satu warisan alam semula jadi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat unik dan telah pun wujud lebih dari berjuta-juta tahun. Ia kaya dengan berbagai-bagai tumbuhan dan hidupan liar. Di antaranya termasuklah 2,500 spesies pokok, 200 spesies mamalia, 600 spesies burung, 110 spesies ular, 80 spesies cicak dan beribu-ribu serangga. Hutan kita merupakan satu bahagian yang lengkap daripada alam semula jadi dan juga memainkan peranan penting di dalam perlindungan serta pemeliharaan. Ianya juga berfungsi sebagai tempat pelimpahan karbon dan juga membantu di dalam penciptaan karbon. Sebelum taman negeri ini ditubuhkan, kawasan tersebut lebih dikenali oleh orang setempat sebagai Hutan Lipo Bukit Pancu dengan keluasan 155 hektar yang famous dengan aktiviti mandi, manda dan kawasan riadah penduduk setempat. Pada tahun 2008, Taman Negeri Bukit Pancu ditubuhkan dengan keluasan 446 hektar dan pada ketinggian 416 meter dari aras laut. Kawasan pembangunan Taman Negeri seluas 8.0 hektar dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan asas yang sesuai kepada yang berkeluarga dan berkumpulan seperti tempat parkir, tandas, surau, taman kanak-kanak dan lain-lain. Taman Negeri Bukit Pancu merupakan lokasi pilihan kepada aktiviti perkemahan kerana kawasan yang lapang dan tapak perkemahan di kawasan Sungai Buaya yang menarik. Taman negeri ini juga menawarkan aktiviti penjelajahan menjejaki gua-gua dan alur sungai yang mencabar. Terdapat 8 jenis spesies kelawar dijumpai semasa ekspedisi saintifik kepelbagaian biologi hutan di Gua Kelawar dan Gua Tongkat. Aktiviti berkumpulan ini memerlukan ketahanan fizikal yang tinggi. Selain daripada aktiviti rekreasi, kawasan ini juga sesuai untuk mengenali pelbagai jenis spesies hutan, tanah ramah dan hutan paya air tawar. Kawasan ini memberikan suasana yang tenang dan santai bagi pencinta alam semula jadi. Koleksi flora dan fauna yang masih terpelihara di taman negeri ini boleh dijadikan rujukan dan pembelajaran yang sangat menilai, terutamanya kepada para endemik di sini iaitu Iguana corniculata, di mana telah dijadikan logo kepada Taman Negeri Bukit Pancu. Pokok mempening merupakan sejenis tumbuhan yang terdapat di hutan Malaysia serta di negara-negara ASEAN yang lain. Nama botaninya ialah Lithocarpus spp. Ramai yang beranggapan bahawa manjakani adalah sejenis buah yang dihasilkan oleh pokok manjakani. Sebenarnya, manjakani ialah sejenis puru atau benjolan yang terhasil pada kulit sesetengah pokok seperti pokok mempening, hasil dari tindak bala pokok terhadap serangan sejenis tebuan iaitu Chinese Gales tinctoria. Serangan ini akan menyebabkan pokok bertunas apabila tebuan mengeluarkan lava, dan lava ini akan mengeluarkan sejenis bahan kimia yang merangsang pertumbuhan puru akan terhasil. Buah manjakani yang berkualiti baik selalunya ialah buah yang dipetik ketika anak tebuan mula membesar. Ketika ini, peratus tanin
yang tinggi akan dimakan oleh anak-anak tebuan tersebut. Pokok manjagani boleh ditemui di hutan-hutan tanah mamah atau ditanam untuk tujuan perubatan. Di India, pokok oak digunakan untuk menghasilkan manjagani yang bermutu tinggi. Manakala di Malaysia, ianya bisa dihasilkan oleh pokok mempening. Mempening ialah sejenis sejenis tumbuhan renek dan selalunya mempunyai ketinggian sekitar 1.8 meter. Daun mempening menyerupai daun ubi kayu, manakala batangnya tumbuh bersilang licin, berbentuk bulat dan berwarna hijau muda. Di sesetengah tempat, bijinya yang telah direbus dan dikeringkan serta dikisar sehingga menjadi tepung dan dijadikan bahan untuk memekalkan rebusan dan sup. Pokok belian atau nama saintifiknya Eusederozolon zoulgeri merupakan sejenis pokok kayu keras yang bukan tergolong dalam kumpulan Diprothocarpa. Pokok ini merupakan ahli famili Lauraceae. Pokok belian tumbuh dengan perlahan dan mengambil masa sehingga 120 tahun untuk mencapai garis pusat 30 cm. Walau bagaimanapun, anak benihnya mudah bercambah di persekitaran yang sesuai. Pokok ini boleh tumbuh sehingga 30 meter tinggi dengan diameter batang pokok mencapai 1 meter. Biji benih belian beracun dan sangat keras. Taburan semula jadinya adalah di Indonesia, Kalimantan dan Sumatera, manakala di Malaysia iaitu Sabah dan Sarawak dan Filipina. Belian tumbuh di kawasan hutan tanah mamah dan hutan sekunder dengan ketinggian 500 meter dari paras laut. Biasanya pokok belian boleh dijumpai di sepanjang sungai. Pokok belian merupakan pokok rasmi negeri Sarawak. Pokok cengal atau nama saintifiknya Neobalancarpus hilmi ialah sejenis pokok kayu keras yang amat popular. Kawasan taburan semula jadi pokok ini terhad kepada semenanjung Malaysia, Singapura dan selatan Thailand. Di Malaysia, pokok cengal tumbuh di kawasan hutan tanah mamah yang mempunyai ketinggian kurang daripada 1,000 meter, terutamanya di kawasan yang mempunyai saliran air yang baik. Kebiasaannya, pokok cengal hidup dengan baik di kawasan yang menerima hujan lebih dari 2,000 mm setahun dan tiada musim kemarau yang panjang. Pokok cengal menghasilkan kayu yang terbaik dan mencapai harga tertinggi di pasaran jika dibandingkan dengan jenis-jenis kayu yang lain dan tergolong dalam keluarga Diprothocarpae, iaitu sejenis pokok menghasilkan buah yang mempunyai sepasang sayap serta mengeluarkan resin atau dama. Kayu cengal adalah kayu keras yang tahan lama dan mempunyai ketumpatan antara 915 hingga 980 kg per meter padu yang kebiasaannya digunakan dalam kerja pembinaan berat, terutamanya pembinaan bot, selain dijadikan tiang serta jambatan tanpa perlu diawet kerana ia tahan dari serangan anak-anak. Tahanan kayu itu disebabkan terdapat sejenis bahan awet semula jadi yang melindungi kayu teras. Kayu gubal teras serta kulit pokok cengal mempunyai sejenis dama yang dikenali sebagai dama penak dan boleh digunakan dalam pembuatan warnis. Pokok kapur merupakan spesies pokok kayu balak Asia Tenggara. Taburannya terhad kepada Sumatera, semenanjung Malaysia dan Borneo. Sering tumbuh secara berkelompok di tanah bersaliran baik di kawasan lereng bukit.
Pokok kapur amat terkenal dengan corak susun suai di langit, iaitu suatu fenomena semula jadi yang terhasil daripada silara pokok-pokok kapur yang tidak bertindih ataupun bersentuhan antara satu sama lain. Seluruh bahagian pokok kapur mengeluarkan bau damar, termasuklah daun gugur yang diramas. Pada zaman dahulu, minyak kapur barus diperolehi dengan menoreh batangnya dan diekspor ke negeri China dan Jepun untuk menghasilkan ubat makan dan sapu. Pokok kapur mempunyai batang yang bentuk silinder yang lurus dan boleh mencapai ketinggian 60 meter. Disokong dari bawah oleh akar bane yang kadang-kala mencapai beberapa meter tinggi. Kayu balak kapur digunakan dalam pembinaan berat, terutamanya sebagai kayu landasan kereta api pada masa dahulu. Salah satu ciri unik kapur ialah kulitnya yang mengelupas seperti gulungan-gulungan kertas yang dicari. Kaum orang asli menggunakan kulit kapur untuk membuat dinding rumah dan menganyam bakul. Pokok sesenduk merupakan tumbuhan renek kecil dan bercabang. Boleh mencapai ketinggian sehingga 3 meter. Daunnya berbentuk ringkas, lanceolate dan panjangnya boleh mencapai sehingga 7 cm. Daunnya hijau dan tekstur kasar, ditutupi dengan bulu-bulu halus. Bunganya besar dan boleh mencapai sehingga 5 hingga 7 cm lebar. Tumbuhan ini boleh dibiak dengan mudah melalui biji benih. Selepas 2 minggu, biji benih di tapak semaian akan cambah. Pokok ini boleh dipindahkan ke lapangan selepas 6 minggu. Pokok ini dapat menyesuaikan dalam semua keadaan tanah dan memerlukan cahaya matahari. Jarak tanaman yang sesuai ialah 2 meter darab 2 meter. Penuaian dapat dilakukan dalam tempoh 6 bulan selepas tanaman. Pokok ini berasal daripada famili Melastomaceae yang berasal dari kawasan khatulistiwa dan kawasan subtropik di mana mengandungi lebih daripada 4,000 spesies di dunia. Di Asia Tenggara sahaja, genus Melastosma mengandungi sebanyak 22 spesies, manakala di Malaysia mengandungi sekurang-kurangnya 12 spesies yang kebanyakannya digunakan oleh kaum orang asli sebagai perubatan tradisional. Pokok kandis adalah jenis pokok besar kecil ke sederhana yang tumbuh setinggi 12 meter. Batangnya lurus, sempit dan berbentuk silinder. Daunnya berbentuk bujur dengan margin keseluruhan daun tersebut antara 6 hingga 15 cm panjang dan 2.5 hingga 6 cm lebar. Daunnya yang muda adalah berwarna merah berkilat dan terang. Pembiakan bagi pokok kandis adalah bunga-bunga jantan dan betina tumbuh pada individu yang berasingan. Di dalam bunga jantan, statement-statementnya yang bersatu dalam bentuk susunan seakan cube. Habitat bagi pokok kandis ini adalah tumbuh di hutan tropika evergreen dan hutan padang pasir yang terletak berdekatan dengan pantai. Pokok-pokok ini berasal dari Malaysia Utara atau Bengal melalui Burma dan Thailand. Pokok kelandan adalah sejenis pokok renjong yang besar dengan butras dan mampu untuk tumbuh setinggi kira-kira 60 meter. Ukur lilit batang pokok boleh mencapai sehingga 1.5 meter lebar. Kulit batangnya gelap-gelap perang kekuningan dan merekah. Daunnya yang hijau yang sempit, bentuk bujur dan tersusun bersilang. Nama spesiesnya adalah oblongifolia, merujuk kepada bentuk daun oblongus agak panjang dan folia maksud daun. Bunga-bunganya biasanya tertanggung 6 kuntung pada axillary dan terminal penisal
inflorescence sepanjang 14 cm dengan kelopak yang putih dan globulus. Buah-buahnya merupakan kacang bersayap dengan permukaan lintenser. Habitat bagi pokok kelandan adalah di hutan Dipterocarpa campuran, iaitu di tepi-tepi sungai, di kawasan paya air tawar daripada ketinggian sehingga 600 meter. Pokok-pokok ini berasal dari Malaysia dan Indonesia. Dinobrach adalah gen semut monotik yang mengandungi spesies Dinobrach gigas atau semut hutan gergasi. Dinobrach gigas adalah spesies semut yang besar, berasal dari hutan Asia Tenggara. Ini adalah salah satu semut terbesar yang berada yang berukuran 20.9 mm atau 0.8 inci. Remesian membuat 90% makanan mereka, tetapi mereka juga akan memakan serangga dan kotoran burung. Spesies Dinobrach ini terdapat di hutan hujan Asia Tenggara dari Sumatera, Singapura, Malaysia, Borneo hingga Thailand. Pacat atau nama saintifiknya Hirudinea daripada kira-kira 650 spesies cacing bersegmen, iaitu dalam filum Annelida, yang dicirikan oleh penyetuk kecil yang mengandungi mulut di hujung anterior badan dan penyetuk besar yang terletak di hujung posterior. Semua pacat mempunyai 34 bahagian badan. Panjang badan berkisar antara sekitar 20 cm atau 8 inci atau lebih panjang ketika haiwan itu merenggang. Pacat berada terutamanya di kawasan air tawar dan di darat. Pacat ini menggunakan proboscis 15 cm ataupun 6 inci sebagai jarum hipodermik untuk menyedut darah dari inangnya. Sebilangan spesies pacat adalah pemangsa haiwan lain yang memakan serpihan organik dan bersifat parasit. Karex bernandus mempunyai lebar sayap sekitar 7 hingga 9 cm ataupun 2.8 hingga 3.5 inci. Bahagian atas sayap berwarna coklat kemerahan atau coklat oranye pucat dengan bintik-bintik coklat gelap atau hitam di hujung sayap dan tanda hitam kecil di pinggir belakang. Di bawah sayap terdapat bintik-bintik coklat bergelombang atau coklat yang tidak teratur dan jalur zigzag keputihan